Boleh. Mic. Subhanallah. Subhanallah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa kafa billahi syahida. Allahumma hfazil masjidal aqsa. Allahumma hfazil masjidal aqsa al-mubarak. Allahumma tahhiril masjidal aqsa minal yahudil haqidin. Allahumma harriril masjidal aqsa minal yahudil ghasibin. Allahumma a'idil masjidal aqsa ila rihabil muslimin. Amin summa amin, fa amma ba'du. Sidang jemaah hafizakumullah, staf di bangunan Darul Ihsan, Adik Zakir, EJK, Saudari Suzi, hadirin hadirat hafizakumullah wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan tazkirah zuhur tengah hari ini kita sambung terus kepada pelajaran kita berkaitan dengan doa-doa, wirid-wirid dan zikir ketika kita mengambil wuduk. Kitab asal kita, solat merupakan satu kebersihan yang dipaksakan, kerana sebelum solat itu dimestikan berwuduk. Padahal berwuduk itu tiada lain melainkan untuk membersihkan segala anggota zahir dan membersihkan juga rambut, mulut, hidung dan gigi. Daripada kitab pendidikan anak-anak dalam Islam muka surat 141 ini, itu nas yang disebut oleh Dr. Abdullah Nasir Ulwan, bawah tajuk masa lapang yang mempengaruhi anak-anak ketika usia belasan tahun. Dan kita kupas tajuk ini 2-3 siri bagaimana pengisian masa itu dengan beriadah, termasuklah antara cara yang terutama sekali membiasakan mereka dengan mengerjakan pelbagai ibadat yang terkhusus sekali ibadat solat. Daripada kupasan itu pengarang menyebut hikmah solat dari sudut riadah, yakni gerak badan. Dan hikmah solat yang kedua yang telah kita kupas, iaitulah solat merupakan satu kebersihan yang dipaksakan. Daripada poin ini, Ustaz tambah luar daripada kitab pendidikan anak-anak dalam Islam, tapi kita top up, kita tambah kitab Al-Azkar, kerana hubung kait yang begitu dekat dengan solat merupakan suatu kebersihan yang dipaksakan, kerana sebelum solat dimestikan berwuduk, padahal wuduk itu tiada lain melainkan untuk membersihkan segala anggota yang zahir dan membersihkan juga rambut, hidung, gigi dan mulut yang telah kita belajar. Tajuk khusus bersambung zikir ketika hendak mengambil wuduk ada 2 siri, dan tengah hari petang ini kita cuba sempurnakan yang terakhir. Selepas daripada catatan Ustaz bulan depan, kita belajar doa ketika membasuh kedua telinga. Muka surat 50 bawah tajuk wirid dan zikir ketika mengambil wuduk ada 2 siri kita belajar. Moga-moga kita boleh dan telah amalkan doa ketika kita menyapu, iaitulah air di kepala, doa ketika kita basuh muka, doa ketika istinsyak memasukkan air ke hidung. Doa semuanya yang telah kita belajar hampir 8 doa, dan tengah hari ini kita nak tengok doa ketika kita membasuh kaki. Yang terakhir bulan lepas, pada saat mengusap kedua telinga, hendaklah membaca Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Sebahagian daripada doa ini adalah iqtibas, iaitulah ayat
Quran dijadikan petikan dalam doa. Ayat Quran dijadikan petikan ketika ucapan. Ayat Quran dijadikan petikan ketika kita berkata-kata. Dia bukan ayat Quran secara total, tapi kita ambil separuh. Contoh, ana baca, Alhamdulillahillazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a. Ana pegang tongkat ketika berkhutbah, ana baca Alhamdulillahillazi, itu bukan ayat Quran, tapi ana sambung. Banyak-banyak kan kita intro, tapi kita intro dengan Alhamdulillahillazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a, itu ayat Quran. Tapi ayat mula-mula bukan Alhamdulillahillazi, itu dipanggil kita petik ayat Quran, dijadikan muqaddimah untuk kita berkhutbah. Yang ni pun sama. Ayat Qurannya allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Lalu Nabi ambil ayat separuh dan Nabi doa separuh. Macam mana doa? Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku minal lazina yastami'una alqaul, di kalangan golongan orang-orang yang mendengar perkataan, fayattabi'una ahsanah, lalu mengikut apa yang paling baik di antaranya. Kita dengar kata-kata yang baik, contohnya doa-doa ketika kita mengambil wuduk tengah hari ini, lalu kita yattabi'una ahsanah, kita mengikut apa yang baik. Mak bagi nasihat yang baik, kita ikut. Suami bagi nasihat yang baik, kita ikut. Majikan bagi nasihat yang baik, kita ikut. Seseorang yang memberi nasihat yang baik, kita dengarkan dengan telinga. Munasabah ketika kita basuh telinga ini, biar telinga ini jangan duduk dengar hiburan banyak sangat, mengumpat. Jangan duduk telinga ini tadah untuk dengar konsert Coldplay. Nah, ni buruk. Yang ni kita dengar kuliah, dengar apa saja. Munasabah ketika kita basuh telinga. Sebagaimana munasabah ketika kita memasukkan air ke dalam hidung. Hidung ni kita guna untuk cium. Lalu kita baca doa dulu. Allahumma la tahrimni raihah na'imika wa jannatika. Ingat lagi doa tadi kita belajar bulan lepas. Allahumma la tahrimni, ya Allah jangan menghalang hidung aku ini, raihata na'imika, daripada mencium bau na'imika, nikmat-nikmat kamu, wa jannatika, syurga kamu. Sebab kita cium benda-benda yang elok, cium tangan mak, cium Quran kan. Kalau isteri cium tangan suami, pohon maaf, bukan cium GRO dalam pub, bukan cium iaitulah awix dalam kelab malam. Tak, hidung yang sama. Biarkanlah hidung aku ini dapat mencium wangian-wangian nikmat dan syurgamu. Jangan engkau melarang dan menghalang hidung ini daripada mencium harum kasturi syurgamu. Sama juga ketika kita memasukkan air ke dalam mulut. Mulut kita guna untuk minum kan. Lalu kita kata Allah masqini min haudi nabiyyika ka'san la azmahu ba'dahu abada. Ya Allah minumkanlah ni, sebab mulut kita guna untuk minum. Sesuai dengan minum, minumkanlah min haudi nabiyyika, daripada kolam nabi kamu. Ka'san, satu gelas, satu cari ataupun satu cawan, satu cangkir. La azma'u ba'dahu abada, aku tidak akan berasa haus sampai bila-bila, sebab dapat minum air telaga Kausar Nabi. Munasabah mulut ketika kita guna untuk minum, ketika ambil wuduk munasabah dengan memasukkan air dalam mulut, itu doanya. Maka munasabah ketika basuh telinga, Allahumma ja'alni minal lazina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah, sambil-sambil basuh dengan sempurna. Ketika mencuci kedua kaki hendaklah membaca muka surat 50. Sebelum tajuk ni Ustaz tak nak sambung sebab ini zikir ketika mandi, zikir ketika tayammum, zikir ketika pergi ke masjid, zikir ketika masuk dan keluar masjid, zikir di dalam masjid. Ni kitab pun nama Al-Azkar, penuh dengan zikir. Zikir-zikir yang diajar oleh Syarafuddin An-Nawawi, Imam Nawawi, yang Ustaz tambah kerana ada kaitan dengan tajuk kita, iaitulah ketika kita membasuh anggota wuduk. Yang terakhir, kita nak basuh kaki, wajibnya ketika mencuci kedua kaki hendaklah membaca Allahumma thabbit qadamayya ala sirat. Mudah aja. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, thabbit, teguhkanlah. Sabat-sabat ni tetapkanlah, kukuhkanlah, kejapkanlah
Qadamayya, kedua kakiku. Qadami, kakiku. Tapi kaki kita ni ada kiri kanan. Takut satu aja tetap, satu aja teguh, satu lagi tak teguh, tergelincir dalam kawah neraka. Qadamayya, kedua kakiku. Ala sirat, di atas titian sirat. Kita akan lalui banyak alam, salah satunya alam sirat. Daripada alam roh dulu, kemudian kita pergi pinjam sebentar, duduk dalam perut mak, namanya alam rahim, 9 bulan 10 hari. Kita nak jadi siapa saja, mesti akan lalui duduk di alam rahim, dikandung oleh ibu kita 9 bulan 10 hari. Kemudian kita keluar di alam fana, 3 alam. Dan sekarang ni di alam fana, Zakir umur berapa adik Zakir? 28. Ustaz 50. Tahun depan 51. Tapi kita berdua di alam fana. Fana ini dunia yang fana. Kan kita sebut dunia yang fana. Fana itu bahasa Arab, sementara. Yang kekal abadi itu di hari akhirat dan Allah. Dunia ini sementara saja. Walaupun umur kita 100 tahun. Umur kita 1000 tahun. Sementara. Dunia yang fana. Fana artinya sementara. Ataupun kullu atin fanin. Kullu atin, setiap benda yang baru datang. Fanin, fana, binasa. Mana fana juga binasa. Kullu atin, setiap benda yang baru. Bukan qadim azali, tapi benda yang baru, termasuk dunia. Kullu atin, setiap benda yang baru datang, termasuk dunia. Fanin, kullu atin fanin, setiap benda yang baru datang termasuk dunia. Fana, binasa. Kalau tak binasa sekarang, dia binasa sikit-sikit je. Sikit gugaran berlaku tanah runtuh, sikit gegaran berlaku tsunami, kan? Gegaran yang kemusnahan, rosok semua sekali. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila digoncang bumi itu segoncang-goncangnya. Zilzal ni gegaran. Sampai ada lagu Quds kan, zilzal zilzal zana, kan? Zilzal lagu apa Quds kan, Israel tu kan, zilzal, sampai ada surah zilzal. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila digoncang bumi itu segoncang-goncangnya. Apabila zilzal, digegar bumi itu segegar-gegarnya. Gegar ya kak, gegaran yang paling dahsyat, bukan gegar organza. Itu lain. Zilzal berlaku. Al-haqah malhaqah pun sama. Al-qari'atu mal-qari'ah, ini semua merujuk kepada nama-nama kiamat. Akan musnah apabila berlaku zilzal, apabila haqah, apabila berlaku al-qari'ah, apabila berlaku as-sa'ah, kiamat. Semua akan musnah. Kita duduk, semua yang baru ini tak musnah lagi, tapi akan musnah. Kullu atin, setiap benda yang baru datang, termasuk dunia, bukit, bukau, gunung, ganang, batu, pejal, rumah, bangunan kita, fanin, musnah. Adapun kita tak panggil musnah, kita panggil mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas akan merasai maut, iaitulah kematian. Siapa yang bernafas gini? Human and animal. Meja tak ada nafas, dia tidak ada proses pembesaran. Kau meja ni kau besar. Dulu kecil, tapi umur kau besar tak, dia tidak berlaku, iaitulah pengecilan dan pembesaran. Sebab jamat ni benda. Mikrofon ni tak ada pembesar, walaupun dipanggil pembesar suara, tapi dia tak besar. Ni pembesar suara ni. Bahasa Arab dia panggil mukabbirus saut. Mukabbirun, pembesar saut suara. Kabirun besar, mukabbirun alat untuk besarkan suara. Hello. Besar suara dia. Kakak. Contoh. Kalau duduk jauh tak besar suara, tak dekat, Assalamualaikum. Kan? Pembesar suara. Bahasa Arab dia panggil mukabbirus sauti, pembesar suara. Tapi dia tak besar-besar pun. Tak ada lah minggu depan, bulan depan jadi besar macam kita sebab makan banyak. Sebab dia benda. Ada pun manusia dulu kecil kakak. Kenapa besar sangat tu? Jangan kata besar, sensitif. Dulu kita slim, sekarang ini gemuk, cabi-cabi. Jadi daripada manusia yang sifatnya bukan sekadar membesar, mengecil, tapi dianya bernafas. Benda tak ada nafas. Manusia dan juga binatang ada nafas. Jadi kullu nafsin, setiap benda yang bernafas, bernyawa, za'iqatul maut, akan merasai maut, kematian. Bagi manusia namanya mati. Bagi lembu dia panggil mapuh. Mapuh dah lembu, mapuh dah kubah,
Mapu dah kucing. Bahkan kalau jahat sangat kita panggil mapu juga Fir'aun. Fir'aun pun kita panggil mapu untuk menghina dia. Tapi kita tak panggil mapu dah ustaz. Kalau kata gitu mana tak suka ke ustaz tu. Kita panggil mati, kembali ke rahmatullah, ataupun kita panggil pass away, meninggal dunia. Kita tinggal dunia yang sementara ni. Kalau raja, mangkat. Sebab dia bahasa dia raja, dia lain sikit daripada kita. Sebab itu hebatnya raja berbanding dengan kita. Raja dia tidak akan mati. Raja dia tidak akan mati. Macam mana ustaz? Ya, raja dia tak mati, dia mangkat. Tapi mangkat dengan mati itu sama. Raja dia tak makan, dia tak pernah makan pun. Hak makan ini kita, raja santap. Raja tak pernah tidur, hebatnya raja. Dia tak pernah tidur, tapi dia beradu, dia panggil. Jadi bahasa tu bahasa istana, bahasa diraja. Jadi sama ada mangkat, meninggal dunia, kembali ke rahmatullah, pass away, semuanya merujuk kepada mati. Kullu nafsin, setiap yang bernyawa, za'iqatul maut, akan merasai mati. Ada pun tak mati, dia panggil runtuh. Kalau pokok, dia panggil tumbang, dia panggil hancur. Kullu atin fanin, setiap benda yang baru datang itu akan fana. Itu dunia akan kita tinggal, kita pergi, bukan sekadar dunia yang fana. Habis fana tadi Ustaz Upak kupas alam ruh, alam rahim, alam fana. Boleh? Fana maknanya akan musnah. Lepas tu kita pergi alam barzah, alam kubur. Lepas itu kita pergi ke alam mana? Lepas alam kubur kita pergi ke alam kebangkitan, yaumul ba'si. Kita dibangkitkan semua sekali, ada kubur ke tak ada kubur. Okey, ditelan, dia ulas sawah, tak tahu mana kubur dia, tapi dia akan dibangkitkan nanti. MS370 tak tahu kubur kat mana kan, hilang begitu saja. Tapi mereka akan melalui alam nanti, namanya alam kebangkitan. Lepas yaumul ba'si, alam kebangkitan, tadi 3, pergi ke alam mahsyar. Kita dihimpun semua sekali bangkit, himpun di alam mahsyar. Habis 3 fasa. Alam ruh, alam rahim, alam fana. Alam kubur, alam kebangkitan, kemudian alam mahsyar. Pergi ke alam mahsyar, kita pergi alam mizan. Semua akan ditimbang amalan tuan-tuan yang duduk dengar kuliah subuh ni, insya-Allah amalan baik. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Semua apa ayat ni bagus. Apa maksud dia? Siapa yang buat baik walaupun sebesar zarah, kecil macam hama, macam halus, macam virus, macam dengan biji sawi sekalipun dia boleh tengok. Begitu juga yang kejahatan yang kita buat. Alam mizan. Lepas tu baru kita pergi ni pelajaran kita ni alam sirat. Alam sirat. Titian tu nipis, ada besar, ada luas, ada panjang. Ikut kepada renovation tuan-tuan buat sekarang. Tuan-tuan boleh renovate supaya dia boleh jadi luas macam airport punya. Macam landasan, macam highway 3 link. Tuan-tuan sedang buat renovation sekarang. Macam dengan kubur. Kubur kan Nabi kata, Al-qabru imma raudatun min riyadil jannah. Kubur menjadi salah satu taman di antara taman-taman syurga. Au hufrah, hufrah ni lubang. Au hufrah, lubang. Ataupun kawah, min hufarinat, daripada kawah-kawah neraka. Relung di antara relung-relung neraka. Dia boleh menjadi taman syurga ataupun lubang neraka. Bergantung kepada kita hidup di dunia. So kakak agak-agaknya, kubur kakak ni macam banglo kakak duduk sekarang ke, ataupun sempit sesempit-sempitnya. Abang pun sama. Nabi kata wa asyara asabi. Nabi buat isyarat ni, asabi ni, jari Nabi buat isyarat begini. Berselisihnya wusuk kita di himpitan kubur. Ada hayatun, ada ular hitam yang membelit kita, menggigit kita. Bisa dia lebih 70 kali ganda daripada bisa yang terbisa di muka bumi. Mungkin kobra, mungkin skorpion. Abang tahu skorpion? Bagus, bukan skorpion hak kumpulan Metallica atau skorpion. Tak, skorpion maknanya kala jengking. Kita kena sengat dia, mati kena sengat kala jengking. Itu baru satu sengat. Ni 70 kali ganda sengat lebih daripada kala jengking. Bisa ular kobra atau ular sedusula, ular senduk ataupun ular apa dia? Ular sawa. Ular sawa tak bisa, dia membelit. Jadi ular-ular ini punya hitam, dia gigit kita, belik kita, ada muka nakil lagi, balun kita. Ada pun kubur yang si fulanah tadi, kakak punya kubur luas macam kakak duduk rumah, luas kakak. Bergantung kepada kakak buat sekarang. Ugu ada gelap, tapi kubur abang cerah, terang benderang, ada lampu neon, lampu Kalimantan. Bagaimana? Baca Quran sebagai contoh, kubur jadi cerah.
Kakak baca doa khatam Quran. Macam mana? Allahumma zayyinna bi zinatil Quran wa akrimna bi karamatil Quran wa albisna bi khil'atil Quran wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Quran. Banyak tu, panjang. Kita kata Allahumma ja'alil Quran lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa. Ya Allah, jadikanlah kubur, waktu kita hidup di dunia ini, Quran dia menjadi teman. Allahumma jalil Quran lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikanlah Quran waktu kami hidup menjadi qarin. Qarin ni benda gandengan, teman kita. Teman tapi mesra. Ada lagu ah. Ni kita tak teman mesra Quran. Teman bukan teman Quran. TikTok. Teman TikTok ki wal Facebook ki wal Google. Kita berteman dengan Al-Quran tu. Teman mesra kita Quran. Allahumma ja'alil Quran lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikanlah aku waktu di dunia Quran menjadi qarina. Cuba sambung doa ini abang. Wa fil qabri mu'nisa. Dan di dalam kubur Quran menjadi mu'nisa, menjadi pembantu dan penolong. Quran menjadi spotlight, menjadi nur, menjadi cahaya. Nah, kalau kita tak baca Quran, gelap segelap-gelapnya kubur kita. Kita ni alhamdulillah muda-muda sudah terang benderang dengan cahaya Quran, insya-Allah. Berapa ramai muda-muda lagi ni? Ramai pemuda kat sini. Semoga kita berbaik sangka mereka dengar kuliah di Masjid Shah Alam, insya-Allah. Kita dengar majlis kat sini. Nanti salah satunya terang. Jangan kalau kita lama buka hujung tahun depan nak pencin. Tapi adalah nampak cahaya di hujung terowong, dia panggil. Ada cahaya di hujung terowong. Terowong dia gelap, kita pergi makin dekat, makin cerah. Jangan kita duduk dalam lubang, dalam terowong makin gelap. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gelap segelap-gelapnya. Kubur gelap, guys. Kau cerah? Gelap. Hak cerah tu mungkin dekat dengan Sungai Besi ke mana tu. Dia boleh buat spotlight, dia boleh buat replika kubur dia. Dia ada air condition lagi. Itu jerak Cina. Dia boleh tempuh berjuta-juta kubur dia. Singapura banyak buat dalam tu. Tapi kubur hakikatnya, tuan dan juga puan, tak ada air condition, tak ada kereta mes, tak ada duit bertimbul-timbul, dia bakar duit dan seumpamanya. Kubur gelap. Luas mana? 3 kaki lebar, 3 kaki lebar, 7 kaki panjang, 6 kaki dalam. Kakak duduk sekarang ni, rumah kakak 22 kaki lebar, 2 buah kereta boleh masuk. 22 lebar, panjang 80. Rumah ustaz lah tu. Rumah teres 2 tikar boleh parking. Tapi kubur kita bukan 22 80, bukan boleh 2 buah kereta. Siap muat tubuh kita. Adik akan masuk liang yang sama, dik. Namanya 3 kaki lebar, 7 kaki panjang, 6 kaki lalai. Boleh masuk 2 orang untuk letak jenazah menghadap kiblat. Itulah tempat persemadian kita yang kekal abadi. Tak bangkit lagi ni. Sejak daripada Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Nabi Adam. Umur Nabi Isa pun 2023 dah ni. Tu Nabi Isa. Lepas tu Nabi Muhammad 1444 tahun. 14 abad dahulu. Ni daripada Adam, Idris, Nuh, tak bangkit lagi ni. Duduk di alam mereka, alam kubur. So lama tu. Kita lama kuliah 45 minit. Ni rimah dah. Ada air condition. Ada air condition, ada kipas kan, ada rakaman lagi. 45 minit rasa lama dah duduk dalam majlis ilmu lah. Rasa lama. Kalau duduk di dalam konsert sampai ke pagi tak rasa lama. Senyum bagi abang tu. Kau beratur juga. Beratur pukul 9 pagi, geng. Geng 9 pagi. Konsert pukul 9 malam. Coldplay. 9 pagi beratur dah. Siap umbrella lagi berpayung. Kenapa? Tengok konsert. Ini bukan kat sini. Jemaah kat sini tak ada ni. Semua malam tu dia pergi masjid negeri buat solat hajat, insya-Allah. Hadirin nak bagi tahunya, rasa lama. Ni tak terasa lama. Pukul 5 pagi katanya. Pukul 6 pagi tu beratur untuk dapat tiket. Tiket bukannya murah. 2,000 ada, 2,500 ada, 500 ada. Abang-abang semua ada bayar tiket dan tengok konsert Ustaz Yusri. Ada. Bukan apa, kuliah subuh free of charge. Itu nak bagi tahu hadirin hadirat semua, kita sedang renovate amalan yang kita buat. Moga-moga boleh jadi cahaya, boleh kuah lubuk banyak. Baca Quran, duduk dalam majlis ilmu, zikir kan, qiyamulan. Ni amalan-amalan ini boleh merubah
termasuklah kita punya apa dia tadi, sirat. Titian sirat itu ada halus, lebih halus daripada rambut, tajam, lebih tajam daripada pedang samurai. Kita nak berjalan atas tu, ada orang yang laju macam apati, sampai terus ke syurga. Ada orang laju macam kongkok, macam burak, ada macam kapal terbang. Ada orang yang macam besa, waca, wira 180. Kau paling laju tu kancik 120. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak. So kita agak-agaknya dah lah sempit, dia punya luas, laju pula. Semua bergantung kepada amalan yang kita buat. So ketika kita berjalan di atas titian sirat tadi, biar pantas. Kalau boleh nak berlari macam Usain Bolt. Usain Bolt masuk juga lah kuliah, dia laju lah. Nak bagi tahu lajunya. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang mengesok, ada yang merangkak. Bawah tu neraka. Ada yang tajam begitu. Kalau tak tayar, ambil pisau 10 bilah. Kat dapur tu kakak, balik nanti ambil 10 bilah mata pisau, hok buat siang sayur tu, kalau boleh tajamkan sikit, jangan tumpul. Kemudian susun betul-betul di celah-celah lantai. Mula-mula suami jalan, isteri duduk belakang, anak-anak pimpin. Siapa boleh lulus silakan. Agak-agak lah, agak-agak. Kita nak berjalan di atas titian begitulah. Kalau tuan-tuan boleh pimpin ahli keluarga, bukan sekadar anak-anak. Qu anfusakum, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu nara kan daripada bakar api neraka. Dan kalau kita pun rambut macam dengan mandi air karat, agak-agak lagi tajam pisau kita, lagi sempit titian kita. Agak-agak kita pakai miniskirt, agak-agak kita berseluar pendek, ni bak dedak aurat ni, agak-agak kita tinggal solat, agak-agak kita tak jaga pergaulan kita, makin teruk, makin tajam dan makin sukar. Tapi kalau orang yang baik, dia tidak jadi begitu. Dia menjadi macam highway 3 link, ataupun mungkin macam airport punya landasan. Semuanya bergantung. Jadi kaki kita ni biarlah tetap kejap di atas titian sirat. Doa macam mana? Allahumma thabbit qadamayya ala sirat. Bagus, tak baca 2 kali, adik ni boleh ingat dulu. Tulis, memang tak penting kelas kafar. Cuba ulang balik, jangan tengok orang tulis. Qadamayya. Allahumma thabbit qadamayya ala as-sirat. Ada alif lam. Ala as-sirat. Jadi bacaan fasihnya, Allahumma thabbit qadamayya ala as-sirat. Ya Allah, teguhkanlah, kejapkanlah, kukuhkanlah, istiqamahkanlah, konsistenkanlah, sabit qadamayya, 2 kakiku ala sirat, di atas titian sirat ini. Sambil-sambil basuh kaki bang. Sambil-sambil kaki ni kita pergi tengok konsert K-pop. Coldplay pergi, K-pop pergi, Metallica pergi, Scorpion tadi pergi. Kuliah tak pergi. Contoh, kaki ni kita pergi ke masjid, ke surau, dah basuh kaki jadi, Allahumma tsabbit qadamayya ala sirat. Ya Allah, tetapkanlah kedua kakiku di atas titian sirat. Kalau kita baca 1 kali wuduk subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, minimum kita baca doa itu 5 kali ya. 5 kali solat, basuh kaki baca Allahumma tsabbit qadamayya ala sirat. Dan bukan 5 kali. Tuan-tuan, bukan 5 minggu. Bukan 5 tahun, anda 50 tahun. Kalau kita baca 50 tahun kita minta pada Allah, minta doa kan dapat pahala. Minimum kita doa dapat 4. Minimum. Maksimal tak nak sebut. Minimum kalau kita berdoa dapat apa kita minta. Contoh kita minta, ya Allah ya Tuhanku, kayakanlah aku. Kaya sungguh. Ada orang begitu bang. Ya Allah sembuhkanlah aku. Sembuh sungguh. Ya Allah naikkanlah pangkat aku. Naik pangkat sungguh. Ada jenis bentuk doa kita minta dapat. Ada. Dalam ramai-ramai 13 orang yang ada jenis macam tu. Seorang dia minta dapat. Ya Allah, dapat kalau awix yang salihah. Dapat sungguh. Tak pakai baju hijau tu. Ada. Hijau ada. Tengok Omar ada baju hijau. Sebab dia alert dengan hijau. Ada bang, kita minta tak dapat kan? Ya Allah, naikkanlah pangkat aku ya Allah. Ya Allah, aku nak naik pangkat ya Allah. Dah 10 tahun tak naik-naik pangkat. Ya, ada orang tak minta pun naik. Jadi jangan bimbang. 4 kelebihan kita berdoa, dapat apa yang kita minta. Nombor 2,
Kita tak dapat. Kita minta kaya, tak kaya-kaya. Kaya. Kakak dapat nombor 2 kak. Dia panggil ismatum minallah, pemeliharaan daripada Allah. Kita minta kaya, Allah tak bagi kaya. Tapi Allah pelihara kakak. Pelihara ni banyak. Allah pelihara harta kakak. Rumah orang lain semua terbakar. Rumah kakak tak terbakar. Kenapa? Allah pelihara rumah 300,000. Lagi mahal daripada, ya Allah aku nak 30,000. Ya Allah biarkan aku dapat 30,000. Dia dapat 30,000. Kakak tak dapat kan? Tapi rumah dia terbakar. Rumah kakak tak terbakar. Mana kakak pilih? Allah pelihara harta. Kadang-kadang kita minta kaya, Allah tak bagi kaya. Allah pelihara nyawa. Berlaku aksiden, patut keadaan kereta tu dengan remuknya, patut mati lah. Sebab dalam wira mati, dalam wajah mati, dalam MPV mati, dia dalam kancing tu tak mati. Kenapa? Allah pelihara nyawa dia. Mahu. Lagi mahal daripada harta 30,000 tadi. Kadang-kadang Allah pelihara akidah. Allah pelihara akhlak. Allah pelihara anak-anak. Dia minta kaya semua. Tapi anak-anak Allah tak pelihara. Tapi anak kakak semua Allah pelihara. Tak ada terpalit dengan gejala sosial. Tak adalah masalah rempit, masalah isyak dadah, tak ada. Allah pelihara. Orang lain, walaupun dia ada duit, tapi anak-anaknya bulan lepas kena tangkap dari polis. Kenapa? Rempit. Wili, patah. Anak kita, Aiman Daniel. Anak kita. Contoh nama. Sorry Aiman. Ada nama Aiman tak? Sorry ya. Aiman tak kisah. Contoh nama Aiman. Tengok senarai nama anak kita, hak positif dadah tu. Anak kita juga. Hak tu pengkit. Hak tu bosia. Hak ni pula air ketum. Hak ni pula berpeleseran. Hak tu tangkap boleh. Kenapa? Urine test dia kat sekolah baru tingkatan 2. Positif. Jadi banyak pening kepala mak dia. Kenapa? Allah tak jaga akhlak anak-anak. So banyak kakak. Jangan nampak hanya duit semata-mata. Allah pelihara nyawa. Allah pelihara harta. Allah pelihara akidah. Berapa ramai keluar murtad? Berapa ramai kes murtad kan? Akidah dia tak boleh dijaga. Kadang-kadang ada missionary Kristian, dia pakai tudung, pelajar tu pakai tudung. Apabila aku accident, terselak tudung dia, dia pakai salib. Banyak tu ada juga apa? Tambah-tambah kes, bukan daripada Natrah, kisah Belanda dulu, Aisyah Bukhari kan? Kisah Lina Joy, macam-macam. Bahkan ada yang nak keluar, mohon untuk keluar daripada Islam. Wal-iyazubillah. Mahal ni harga. Allah jaga akidah, Allah jaga pergaulan, Allah jaga akhlak. Banyak jaga. Kakak, nombor 3 kakak, kalaulah kita minta kaya tak dapat kaya, Allah jaga harta terbakar juga, nyawa cedera juga. Nombor 3, apa dia? Doa. Tuan-tuan ada dapat pahala. Doa wal ibadah. Walaupun kita tak dapat tadi, pemeliharaan pun tak dapat juga, Allah tak jaga juga, ramah, rumah kita pun terbakar juga, harta tak kaya juga, tapi Allah bagi bentuk pahala. Doa mukhul ibadah. Doa itu ibadah. So kita terus berdoa dan dapat ibadah walaupun tak dapat di dunia. So kalau doa tadi, ya Allah tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Hani pula, ya Allah tetapkanlah kedua kakiku di atas agamamu. Ya Allah minumkanlah air daripada telaga Kausarmu. Ya Allah jangan halang hidung aku ini daripada mencium bau syurgamu. Ya Allah, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuh wa yauma taswaddu wujuh. Ya Allah putihkanlah mukaku pada hari engkau putihkan segala muka, pada hari engkau hitamkan segala muka. Ni doa lagi basuh telinga. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fanattabuna ahsana. Ya Allah jadikanlah telingaku yang mendengar mana-mana perkataan lalu mengikut. Kita doa tu dah dapat pahala. Karung pahala kita penuh hanya kerana titik temunya baca doa ketika basuh anggota wudu. Tak kira lagi doa lain. Doa makan, doa pakai ke baju. Pakai baju macam mana doa dia? Ni ada juga ada kita sekarang. Allahumma inna nas'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah. Ya Allah, aku minta daripada kebaikan baju ini dan kebaikan yang dibawa, yang dibuat oleh baju ini. Dan kita bawa datang kuliah. Ni kita pakai baju tadi vitamin dengan memulakan kanan, masuk sarung kanan dulu. Walaupun boleh ada 2 baju, masuk kaki kaki ataupun tangan kiri dulu kan. Tapi ambillah kanan, sunat tamin mengkanan. Kasut pun sama, pakai kasut sauk kaki kanan dulu. Baca apa dia? Allahumma ja'alni minal lazi, ya Allah ya Tuhanku,
Ini nak baca doa untuk tadi. Allah maj'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fanattabi'u. Ni Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu. Ya Allah, aku minta kebaikan daripada baju ini. Dan kebaikan yang dibawa oleh baju ini. Baju ini dibawa untuk ke kuliah. Orang pakai baju pergi tengok konsert. Orang pakai baju pergi solat. Kan dua pakai. Banyak hal tu bak doa lah. Jadi banyak masa pun telah habis. Moga-moga tuan-tuan dapat yang keempat tadi. Kalau tak dapat juga, minimum dah dapat pahala. Kalau tak dapat kedua, kakak dapat apa dia? Hajat kakak berdoa ini, Allah KIV. KIV benda Syakir? KIV. KIV. Singkatan daripada Keep in View. Keep in View tu simpan dalam kotak. Allah tangguh hajat kakak, abang dengan sebab doa ini di hari akhirat. So minimum doa, dapat apa yang kita minta, dapat pemeliharaan penjagaan daripada Allah, dapat pahala. Paling tidak tuan-tuan dapat, iaitulah Allah tangguh hajat kita tak dapat di dunia, dapat syurgawi, ukhrawi dan firdausi. Anak akan sambung doa bulan depan. Jauh ni, okey. Tahun depan ni. Doa tahun depan bang. Tahun depan kita bertemu, setahun akan datang 20-24 Januari, insya-Allah kita sambung ada sikit lagi doa berkaitan dengan wuduk ini, iaitulah kelebihan, iaitulah doa selepas daripada wuduk. Hadis nombor 75-76, moga-moga kita boleh baca dan boleh amal. Doa ada ni di samping doa selepas wuduk. Macam mana doa selepas wuduk? Doa selepas wuduk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Doa itu kita akan kupas pada bulan depan, kelebihan berpandukan hadis yang banyak. Aku lu qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salat dulu.